Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Sedang pendengar kita sekalian. Alhamdulillah yang sentiasa memberi semangat dan sokongan kepada aktiviti Masjid Darul Ghufran dan masjid-masjid kita yang lain. Mudah-mudahan kita mendoakan masjid dan juga pekerjanya, stafnya, jamaah yang selalu menghadiri majlis kita hari ini, masjid, solat dan sebagainya, diberi oleh Allah kesihatan, dipermudahkan segala urusan, dan mudah-mudahan mereka sentiasa jauhkan daripada segala penyakit. Dan pada hari ini Alhamdulillah kita masih lagi dapat berjumpa, membicarakan kitab kita, kitab Riyadhus Salihin, hadis kitab dalam kitab Riyadhus Salihin kita dalam bab 186. Kali ini jangan salah lagi, 186 bab Fadlil Azan. Biasalah bila orang nak berbincang ni kan, kadang-kadang tersilap mana-mana, nak cari misalnya kadang-kadang boleh tersalah baca dan sebagainya. Jadi kita tengok betul-betul. Kita dalam bab 186, minggu-minggu sebelumnya kita membicarakan tentang apa? Tentang kelebihan wuduk kan. Kelebihan wuduk, ayat tentang wuduk, kemudian kelebihan wuduk, kita sebut tentang bagaimana wuduk tu dapat menghapuskan dosa, kemudian bagaimana Nabi dapat tahu kita umatnya, semua adalah kerana kelebihan wuduk, dan bagaimana wuduk juga misalnya dapat dalam memberi banyak kelebihan kepada mereka-mereka yang mengambil wuduk dengan cara yang paling baik yang mereka boleh lakukan. Kemudian kelebihan juga baca doa lepas wuduk. Kali ini kita lepas kita wuduk tu ada lagi satu lepas tu apa yang selalu kita buat. Jadi disusun lepas bab wuduk tu adalah bab Fadlil Azan, keutamaan berazan. Iaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fi nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamah was subhi la atauhuma walau habwa. Al-istiham kat sini maksudnya al-iqtira' wa tahjir at-takbir ila salah. Jadi dalam muka surat 1056, hadis ke 1030, dalam bab ni, bab azan ni, dia adalah hadis pertama disebutkan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata para manusia itu mengetahui betapa besar pahalanya berazan dan menempati saf pertama di waktu solat, kalau manusia tahu, kata Nabi. So kita tak nampak pahalanya kan, tapi dia beritahu kita pahala besar ada ni. Kalau kita dah masa tak nampak tu kita nak buat, itu yang cabarannya. Islam tu dia punya pahala-pahala tak nampak kan, kanan kiri yang menulis pahala tak nampak. Itulah cabarannya. Mati pun tak nampak, tak tahu bila. Itulah cabarannya. Sentiasa bersedia kan. Jadi bukan agama yang main-main. Kehidupan ni bukan satu benda yang main-main. Bila nak dekat, nak nampak baru nak ibadah. Kalau tak nampak tak nak ibadah. Nak tahu bila nak mati baru nak ibadah. Tak tahu lama lagi mati tak buat. Tak, dia bukan agama main-main. Jadi Allah tu bila dia cipta kita tahu kekurangan kelebihan manusia tu. Macam itu. So andai kata manusia tahu betapa besar pahalanya berazan dan menempati saf pertama. Orang yang selalu azan tu dia akan datang dulu kan, dia akan dapat saf dulu, saf pertama di waktu solat. Kemudian mereka tidak menemukan jalan untuk memperolehinya melainkan dengan cara mereka mengadakan undian. Kalaulah nak pergi saf pertama tu, nak azan ataupun pergi saf pertama tu, mereka perlu undian, itu je yang mereka boleh dapat saf pertama.
nescaya kata Nabi mereka akan lakukan undian. Juga andai kata para manusia mengetahui betapa besar pahalanya datang lebih dulu untuk melakukan solat. Jadi Nabi bilang, kalau manusia tu tahu betapa besarnya pahala untuk datang lebih dahulu untuk melakukan solat. Dekat sini sebut nescaya mereka akan berlomba-lomba untuk itu. Nampak kalau datang awal kan, pahala dah ada kat depan tu. Kalau dia datang aja dapat. Macam orang main game kan, nampak ada, dia nampak kat sini, kalau dia kena aja dia dapat. Dia dapat apa, beribu-ribu dia punya bonus dia kan. Dia akan tap dulu. Kena tap tu dulu. Jadi kalau lah dia tahu, dia masuk masjid awal dia datang, dia dapat pahala tu, dia bilang, maka kalau perlu dengan dia nampak tu, dia akan berlomba untuk mendapatkannya. Tapi tak ada orang berlomba sebab tak nampak kan. Demikianlah. Demikian pula andai kata mereka mengetahui betapa besar pahalanya salat isyak dan salat subuh dengan berjamaah, salat isyak, salat subuh dengan berjamaah, nescaya mereka akan mendatangi kedua salat itu sekalipun dengan berjalan merangkak. Sekalipun dengan merangkak pun dia akan buat. Kalau dia tahu salat isyak dan juga salat subuh kelebihannya berjamaah. Jadi kalau orang berjamaah kat masjid salat subuh, kemudian dia duduk, dia berzikir semua, jadi boleh dapat solat isyraq kat situ. Solat subuh berjamaah, kemudian ibadah sampailah syuruk, kemudian berhenti sekejap dalam masa 15 minit apabila matahari tinggi naik, kemudian dia boleh solat isyraq kat situ. Itulah kelebihan orang solat subuh berjamaah dekat masjid. Kalau dia dapat, tunggulah. Kalau tak ada kerja lepas tu, kalau ada kerja tu. Tapi solat subuh berjamaah sudah kelebihannya begitu banyak, sangat besar. Juga solat isyak. Dan kedua-dua solat ni jugalah yang menunjukkan siapa orang munafik dengan orang yang bukan. Kerana kedua-dua solat ni mereka tidak akan datang. Kerana kenapa nak tunggu sampai isyak? Penat lah nak tunggu. Kenapa nak bangun sampai subuh? Penat nak tidur. Jadi kedua-duanya orang-orang munafik tidak buat. Itu kelebihan-kelebihan dua solat ni yang disebutkan. Jadi apa tadi? Andai kata manusia mengetahui besarnya pahala pahala azan, berazan dan juga menempati saf pertama, maka kalau perlu sampai undi, mereka akan buat undian. Kerana masa nak cop kan, nak dapat pahala lebih ni. Jadi itu pertama. Dan kedua, kemudian dia kata sini, andai kata manusia itu mengetahui berapa besarnya datang lebih dulu untuk solat, sampai kan kalau mereka tahu, mereka akan berlomba-lomba untuk datang solat. Azan datang dulu. Macam itu. Solat pada awal waktu, adik-adik sekalian, solat pada awal waktu tu cabaran besar. Demikian pula jika mereka tu mengetahui betapa besarnya pahala solat isyak dan subuh secara berjamaah, maka mereka akan datang untuk solat ni, isyak dan juga subuh secara berjamaah, walaupun dengan merangkak mereka akan datang, kerana tahu kelebihan yang sangat-sangat besar. Kalau Nabi sebut tu kelebihan yang sangat besar tu, maknanya memang betul-betul besar. Tu yang kelebihannya. Maka dekat sini disebutkan al-istiham tu maksud dia undian. Tahjir yang disebutkan sini ialah datang pada paling awal untuk mengerjakan solat di masjid. At-takbiru ila solah. Dia awal-awal datang solat. Macam Nabi lah, orang yang paling awal sekali datang dia masuk masjid kan. Maka dilantik sebagai untuk menyelesaikan masalah hajat aswad tempatnya. Jadi orang yang pertama sekali masuk adalah Nabi. Memang dari awalnya Nabi menempati awal-awal untuk datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita sebutkan lagi dalam hadis yang seterusnya, an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al muadzinu atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para muazzin, ahli berazan,
itu adalah sepanjang-panjang leher manusia besok pada hari kiamat. Bukan buruk tau, bukan tak bagus. Orang boleh tahu, kalau dia leher dia lebih atas daripada orang lawan begini, dia lagi atas. Kan? Bermakna itulah para muazzin yang sentiasa memanggil orang. Kan? Manggil orang kan gini. Yang la solat, yang la falah, kan? Mendongak ke atas untuk kenapa orang buat begitu? Untuk lebih banyak orang dapat dengar suara dia. Nak mencangkau, nak panggil. Panggillah solat, panggil orang solat, panggil orang ke arah kejayaan. Jadi orang yang puasa, orang yang solat tu adalah orang yang sentiasa ke arah falah, kejayaan. Hayya 'alal solah, hayya 'alal falah, kejayaan. Jadi itu dia leher dia tinggi gitu, kita tahu inilah orang ahli azan yang selalu azan kat masjid. Inilah orang-orangnya, kan? Kemudian hadis yang seterusnya daripada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah anna Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah fa idza kunta fi ghanamik aw badiyatik fa azanta lis-salah farfa' sautaka bin nida'i fa innahu la yasma'u mada sautil mu'adzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Qala Abu Sa'id sami'atuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Bukhari. Ni dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa' bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri berkata padanya, sesungguhnya saya melihat engkau suka sekali pada kambing dan tempat-tempat di desa. Ni Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa' ni, Jadi Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepadanya, sesungguhnya saya melihat, ni kata Abu Sa'id, aku tengok engkau suka sekali kepada kambing dan tempat-tempat di desa. Dia ni suka nature. Maka jikalau engkau berada di tempat kambingmu atau di desamu, lalu engkau berazan untuk solat, untuk bersemayang, maka keraskanlah suaramu dengan berazan itu. Keraskan suara, panggil. Jadi pada zaman Nabi pun ada sahabat-sahabat yang memang lantang suaranya. Dalam masa mereka dalam peperangan pun, dia akan ditugaskan untuk panggil. Panggil jemaah ni, siapa yang nak masuk dulu untuk berperang. Okay? Jadi panggil ya jemaah, macam itu kan. Mereka yang punya suara keras. Okay? Keraskan suaramu dengan berazan itu. Mana azan pelan-pelan, keras. Kerana sesungguhnya tiada seorang jin, manusia ataupun sesuatu apapun yang mendengar dengungan suara muazzin itu, ia akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Maknanya semua yang dengar tu, that's why kalau boleh suara kita nak menjangkau kepada mereka. Kerana mereka semua akan jadi saksi. Dia adalah yang azan yang memanggil mereka untuk solat dan kepada kejayaan. Jadi siapa yang dengar jin dan manusia dan semua sesuatu apapun yang mendengar suaramu, ia akan menjadi saksi untukmu pada hari kiamat. Kata Abu Sa'id, Abu Sa'id berkata, saya mendengar yang demikian itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah nak kasih kelebihan banyak kepada muazzin ni. Berapa banyak jangkau manusia yang dia boleh sampaikan suaranya kepada dia, orang-orang itu semua akan menjadi saksi pada dia. Kan? Akan menjadi saksi, aku dengar. Jadi dengar dia ni yang azan yang panggil kita pada solat dan juga kepada kejayaan. Sebab tu kata Abu Sa'id, kalau kau bawa ke kambing-kambing ni apa semua satu tempat tu, kalau kau nak solat, panggil. Jangan lupa untuk memanggil. Jadi semua tu termasuk binatang-binatang yang dengar semua, jin dan juga manusia yang akan menjadi saksi padamu. Kelebihan banyak untuk orang-orang yang berazan ni. Amazing kan? Kemudian hadis seterusnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nudiya lis-shalah adbara syaitan wa lahu duratun hatta la yasma' at-ta'zin fa idza qudiya nida'u aqbala hatta idza suwiba bis-shalah adbara hatta idza qudiya taswibu aqbala hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsihi yaqul uzkur kaza wa uzkur kaza lima lam yazkur min qablu hatta yazalla rajulu ma yadri kam shalla, muttafaqun alaih.
Ni syaitan lari ni punya tajuk ni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau azan dibunyikan untuk solat, maka membelakanglah syaitan, yakni lari ke belakang sambil terkentut-kentut, kata Nabi, sehingga ia tidak mendengar lagi suara azan tersebut. Selanjutnya, jikalau azan sudah selesai, maka ia datang lagi, sehingga apabila dibunyikan iqamat, maka sekali lagi ia membelakang. Kemudian apabila bunyi iqamat telah selesai, datanglah ia kembali sehingga ia mengusikkan, yakni menggoda antara seseorang itu dengan hatinya sendiri. Dia goda. Walaupun tak ada orang sekeliling kita pun dia boleh goda hati kita. Sambil mengucapkan ingatlah ini, ingatlah itu. Sebabkan itu bila tak ingat sesuatu, bila solat semua ingat. Godaan syaitan. Nanti dia suruh kita ingatlah itu, ingatlah ni, iaitu sesuatu yang tidak diingatnya sebelumnya ia sembahyang tu. Sampai-sampai seorang itu tidak lagi mengetahui sudah berapa rakaat ia bersembahyang. Jadi untuk syaitan tu meminggir, melari, bila dia dengar azan, dia lari. Kemudian datang lagi. Bila iqamah dilaungkan, dia lari lagi. Kemudian dia datang lagi. Bila kita solat, dia akan datang. Kacau. Kacau antara kita dan hati kita. Jadi semacam-macam bila start solat, macam-macam kita ingat. Yang benar-benar tak ingat. Nanti lepas solat kena buat. Jadi bila kita cakap lepas solat kita nak buat, terus sampaikan kita tak tahu berapa rakaat dah buat. Ini Allah sendiri cakap. Disebabkan itu, kalau orang dah tak tahu berapa rakaat dia buat, apa yang dia buat ke belum, dia lupa. Dia nak datangkan balik pun susah. Oleh itu dia kena buat berapa rakaat yang dia pasti. 3 ke 4 ni. Ingat 3, jangan ingat 4 cepat habis. Ingat 3. Kemudian nanti akhirnya kena sujud sahwi kerana kita ada buat mistake. Mungkin betul 3, mungkin tak betul, mungkin dah 4 pun. Jadi kita nampak macam kita kurangkan. Seorang orang mungkin nampak dah tambah. Dia menambah solat dia ni, menambahkan rakaat. Jadi last kali dia sujud sahwi. Orang tengok sujud sahwi yang betul lah, dia silap tadi. Ataupun kita saja yang solat, kita je yang tak tahu antara betul ataupun tidak solat kita ni apa rakaat. Sebenarnya pun kita tak tahu. So Nabi bilang jangan fikir-fikir. Tutupkan nanti dengan kita punya sujud sahwi saja. Sujud sahwi macam mana dengan hadirat sekalian? Bila kita nak sujud, sebelum salam tu ada sujud sahwi selepas salam, sujud sahwi selepas salam. Kalau orang lupa, kadang dia nak sujud sahwi tapi dia lupa sampai dia dah salam. Jadi dia terus sujud sahwi je lepas dia salam. Sujud sekali, niat. Saya sujud sahwi kerana Allah Ta'ala. Kalau tanpa niat, dia sujud biasa saja. Tak boleh jugalah menambah-nambah macam mana pula. Jadi kita sujud saja, aku sujud sahwi kerana Allah Ta'ala. Kita duduk balik. Antara kita duduk aja seperti itu. Kemudian kita sujud lagi. Kemudian kita duduk lagi. Kemudian kita salam. Sujud 2 kali. Begitulah. Baru kita salam. Jadi begitulah Nabi bilang, buat rakaat yang kita kalau kita 3 ke 4, kita ambil 3. Jangan fikir-fikir lagi, dia tak akan datang lagi, tak akan tubik kata orang. Tak datang. Jangan fikir-fikir berapa lama nak habis. Jadi ingat 3 ke 4 ambil 3, 2 ke 3 ambil 2. Macam tu. Lepas tu nanti kita last tadafil alamina innaka hamidum majid. Dah tak ayat kan. Kemudian kita sujud. Bila kita nak sujud tu, kita niat saja aku sujud sahwi kerana Allah Ta'ala. Lepas tu duduk lagi. Kemudian sujud lagi. Kemudian duduk lagi. Baru kita salam. Itu sujud sahwi. Jadi dekat situ dia sebut memang syaitan akan datang, kacau dia, ingatkan tu, ingatkan ni. Sampai Nabi bilang, Nabi sebut sini, hatta yazalla rajulu ma yadri kam shalla. Sehingga kan jadilah orang tersebut sampai dia tak tahu berapa rakaat yang dia dah solat ni. Kam shalla, berapa rakaat dah solat pun dia tak tahu. Waswas syaitan. Bukan waswas je, syaitan tu dia berplankan kita, dia ingatkan kita, itu ya tuan kan ingat ni, inilah. Kalau yang tuan kau kata kau lupa ke apa, inilah dia. Dalam solat juga dia ingat. Kemudian disebutkan lagi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Iza sami'tum nida faqulu misla ma yaqul summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran summa salullaha ilal wasilah summa sallullaha liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambari illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala Allah liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau engkau mendengar azan maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Itu kita disuruh ucap macam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita sebut asyhadu an la ilaha illallah. Sama. Tapi dalam bab hayya 'alas solah kita baca la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas solah dengan hayya 'alal falah kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Jadi hayya, marilah ke arah solat, marilah menuju kepada kejayaan. Itu tak ada daya dan upaya kita Allah melainkan dengan bantuanmu. La haula wala quwwata illa billah. Yang nak menggerakkan kita untuk solat, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas solat, la haula wala quwwata illa. Tak ada daya dan upaya. Banyak orang tak ada daya dan upaya melainkan bantuanmu ya Allah, tapi tidak dapat bantuan daripada Allah. Banyak orang dipanggil kepada kejayaan, la haula wala quwwata illa billah. Dia sendiri kita nak berjaya. Banyak hambatan-hambatan untuk pergi kepada kejayaan, melainkan apa? La haula wala quwwata illa billah ya Allah, tak ada daya upaya kami kepada kejayaan melainkan dengan bantuanmu ya Allah, bantuanmu ya Allah, bantuanmu ya Allah. Itulah kelebihan. Baca, ikut apa yang diucapkan muazzin, ikut. Kemudian bacalah selawat untukku. Kerana sesungguhnya saja barang siapa yang membaca selawat untukku sekali selawat, maka Allah akan memberikan kerahmatan padanya 10 kali ganda. Selanjutnya mohonlah wasilah kepada Allah untukku. Sebab sesungguhnya wasilah itu adalah suatu tingkat dalam syurga yang tidak patut diberikan melainkan kepada seorang hamba dari sekian banyak hamba-hamba Allah. Dan saya mengharapkan agar sayalah hamba yang memperoleh tingkat wasilah tadi. Maka dari itu barang siapa yang memohonkan wasilah untukku kepada Allah, wajiblah ia memperoleh syafaatku. Jadi bila kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan bukan Nabi yang kasih kita ketingkatan fadilat, kelebihan, syafaat semua. Allah yang beri pada kita. Tapi dengan kita selawat kepada Nabi, banyak-banyak berselawat kepada Nabi. Setiap hari berapa banyak nak selawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapat syafaat, iaitu pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah. Mudah-mudahan kita dapat sebagaimana yang hadis terakhir yang disebutkan an Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu tadi pun kita ada baca berkenaan sama. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum nida faqulu kama yaqulu muazzin. Sama. Ni kata Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jikalau engkau semua mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Ikut sama bagaimana yang diucapkan muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bersabda Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma waktu kita sebut muazzin sebut hayya 'alas solah, kita baca la haula wala quwwata illa billah. Faham maksud dia? Tak ada daya dan upaya melainkan dengan bantuan Allah, dengan kekuatan Allah. Kemudian hayya 'alal falah pun sama, kita baca la haula wala quwwata illa billah. Melainkan dengan bantuan Allah je kita boleh dapat solat, kita boleh dapat kejayaan. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sentiasa hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah. Mudah-mudahan hingga akhir hayat kita dan semua kaum keluarga kita, ibu ayah kita, anak cucu kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita, sahabat baik kita, insya-Allah mudah-mudahan semua ke arah sentiasa mendirikan solat dan sentiasa dalam kejayaan Allah, kejayaan yang Allah berikan kepada kita, insya-Allah. Kita akhiri
sesi kita pada hari ini, insya-Allah. Kita istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.